Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan kayap. Apa itu kayap? Apa tanda-tanda kayap? Dan juga rawatan yang akan pesakit terima berkenaan kayap. Jom kita saksikan. Kayap ataupun dalam bahasa medikalnya adalah herpes zoster, shingles. Ia disebabkan oleh virus yang kita namakan sebagai varicella zoster. Varicella zoster ini adalah ejen yang sama yang menyebabkan penyakit chickenpox ataupun cacar air. Sebenarnya virus ini dia boleh menjangkiti manusia sebagai cacar air, dan ia akan tidur di dalam badan manusia walaupun chickenpox itu telah sembuh. Jadi varicella zoster akan tidur dan tidak aktif dalam badan manusia. Ia akan tinggal di bahagian saraf-saraf manusia, dan sekiranya badan kita menjadi imuniti rendah, badan kita contohnya sakit ke ataupun pada golongan tua, jadi varicella zoster ini akan activate balik dan ia akan menjadi aktif. Pada masa tersebutlah kayap akan muncul dan akan menyebabkan tanda-tanda kayap. Jadi, siapakah golongan yang berisiko untuk mendapat kayap? Sesiapa sahaja boleh dijangkiti kayap. Kebiasaannya yang pernah kena chickenpox akan mudah menjadi kayap kerana varicella zoster ini telah ada dalam badan pesakit dan menunggu masa sahaja untuk activate. Selain itu, golongan yang berisiko tinggi adalah seperti yang ada imuniti rendah, contohnya kanak-kanak dan juga orang tua. Seterusnya saya akan explain mengenai tanda kayap. Kayap ini kita bahagikan kepada 3 peringkat jangkitan. Yang pertamanya mengenai tanda awal. Pada masa ini, kayap akan mula bertindak dengan membuat rasa sakit kepada badan manusia. Jadi pesakit akan komplain sebagai sakit di bahagian tertentu badan, dan sakit itu karakteristiknya adalah seperti panas dan membakar. Benda ini akan berlaku untuk beberapa hari. Pada masa ini juga, kebiasaannya pesakit akan rasa demam, letih dan juga sakit kepala. Selepas fasa pertama tadi, ia akan bergerak kepada fasa kedua, iaitu timbulnya ruam. Ruam ini timbul di sepanjang saraf, di sepanjang dermatom tertentu. Jadi oleh itu, bentuk kayap ni dia akan spesifik kepada saraf yang ia jangkiti. Mungkin benda tu berlaku di bahagian badan, mungkin berada di muka pesakit, dan mungkin berada di dahi pesakit. Bentuknya mungkin separuh bulat ataupun setengah bulat ataupun 3/4 saja. Dan ia sebenarnya jarang berlaku di beberapa tempat. Bila contohnya terjadi kayap, biasanya ia akan berlaku di satu tempat sahaja. Dan kalau kita tengok yang ruam ini, bentuk dia ada vesikel, iaitu dia akan ada gelembung air, dan di dalam gelembung air ini dia akan ada virus varicella zoster itu yang aktif. Jadi pada masa ketika ini, pesakit diwajibkan untuk berkuarantin kerana yang dalam air ini ia senang merebak kepada orang lain. Jadi kebiasaannya kalau doktor tengok yang pesakit ada vesikel lagi, doktor akan bagi MC dan akan advise pesakit untuk stay kat rumah sahaja sehinggalah dia punya air itu surut dan menjadi berkuping. Saatnya dia akan proceed kepada fasa ketiga, iaitu penyembuhan ataupun recovery process. Recovery ni mungkin ambil masa sehingga 10 hari ataupun sehingga 1 bulan. Ruam pada masa ini tidak akan berjangkit. Dia karakteristik ruam pada masa ini ialah kering dan juga berkuping. Setelah berada dalam recovery process, pesakit ini mungkin pulih sepenuhnya ataupun pesakit ini akan ada komplikasi tertentu. Contoh komplikasi yang kita tak nak yang utama ialah seperti post-herpetic neuralgia. Ia adalah sakit selepas terkena kayap. Sakit ini mungkin berlanjutan sehingga 30 hari. Jadi pada masa ini, pesakit akan rasa tidak selesa dan sukar untuk buat aktiviti seharian.
Komplikasi kedua yang mungkin terjadi disebabkan kayak ialah secondary bacterial infection, iaitu jangkitan bakteria. Contohnya yang tadi kan, yang vesikel tadi dia ada gelembung air dan dia akan menjadi berkuping. Pada masa ini kebiasaannya pesakit akan menggaru ke ataupun terdedah kepada benda luar. Jadi jangkitan pada kulit senang terdedah. Jadi pesakit mungkin akan mengalami cellulitis, iaitu jangkitan baru dekat kulit tersebut. Komplikasi lain yang daripada kayap ialah mungkin ia akan menyebabkan meningoencephalitis dan juga komplikasi pada mata dan telinga. Tapi kebiasaannya komplikasi ini adalah rendah sahaja. Bagi diagnosis penyakit kayap, kebiasaannya doktor hanya tengok simptom dan juga kriteria yang spesifik di kulit itu tadi. Tiada ujian darah yang special untuk tahu sama ada anda terkena kayap ataupun tidak. Memadai dengan tengok saja di kulit dan doktor akan bagi spesifik rawatan dan juga advice yang sesuai. Bagi rawatan penyakit kayap, kita ada beberapa jenis ubat, iaitu contohnya kita akan bagi yang pertamanya iaitu ubat antiviral. Ia adalah ubat yang bagus bagi mengurangkan komplikasi daripada kayap itu tadi. Kita akan juga bagi biasanya symptomatic treatment, contohnya ubat tahan sakit dan juga krim. Dan bagi rawatan pencegahan, mungkin sesetengah klinik akan juga bagi vaksin. Vaksin ini kita bagi kebiasaannya kepada golongan yang tua, kerana bagi golongan tua ia boleh rendahkan risiko kayap sehingga 50 hingga 60%. Yang terakhir, pesanan saya buat semua, kalau anda syak anda ada kayap, silalah jumpa doktor di klinik yang berhampiran. Jangan guna petua tradisional, iaitu contohnya gunakan ubat sapu lah, kerana kita tak tahu pun apa kandungan ubat sapu tersebut dan ianya mungkin boleh menyebabkan secondary bacterial infection, iaitu penyakit lain yang boleh memburukkan keadaan. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat buat anda boleh subscribe dan share channel ini kepada rakan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.